cara kita nak tengok dia bernafas ataupun tidak, kita boleh tengok jantung pula. Kita boleh tengok dada dia sama ada bergerak ataupun tidak. Jika kita nampak macam okey, jantung Okey, Assalamualaikum and hai semua. Nama saya Muhammad Aikal Azhar. Hari ini saya akan bercerita ataupun memberi sedikit info pasal first aid dan juga apa yang ada di dalam kotak first aid kit. Ramai yang menganggap bahawa macam yang kita tahu, ramai yang anggap first aid ni adalah peti kotak kecemasan yang kita selalu tengok dekat sekolah, dekat rumah-rumah kadang-kadang ada. Tapi sebenarnya first aid ni dia bawa maksud adalah rawatan kecemasan ataupun bantuan kecemasan dalam, orang kata apa, dalam keadaan yang segera. Okey, first aid dengan first aid kit adalah dua benda yang berbeza. Hari ni saya akan bagi tahu apa itu first aid dan juga first aid kit. Okey, apa dia first aid? First aid adalah bantuan, dia merupakan bantuan yang digunakan bila macam kita ada kecemasan, sama ada orang tu berlaku kemalangan, pingsan ke, jatuh ke, ataupun kadang-kadang ada sebarang luka bila terkena pisau ataupun benda-benda tajam. First aid ni secara umumnya dia macam bantuan untuk mengelakkan, macam mana? Bantuan untuk mengelakkan daripada kemalangan itu berlaku menjadi semakin teruk. Okey, contoh tempat macam berlaku kemalangan macam yang paling terdekat dengan kita, contohnya rumah. Kadang-kadang adik-adik kita, kadang-kadang mak-mak kita, ayah-ayah kita, kadang-kadang berlaku macam bukan kemalangan tu besar, tapi maksudnya kemalangan yang kecil. Contoh macam kadang-kadang adik-adik kita ada yang terkena pisau ataupun terkena benda yang panas. Macam contoh mak-mak kalau masak kadang-kadang ada terkena pisau. Macam itulah, dia macam bantuan awal sebelum kemalangan tu jadi lagi teruk. Dan bila macam kita buat first aid ni, dia jadi macam kita dapat tolong ataupun bantu mempercepatkan pemulihan. Okey, seterusnya kenapa orang kata first aid ni penting dalam kehidupan kita? Kita dapat bantu mempercepatkan pemulihan mangsa. Okey, sekiranya mangsa terkena kemalangan ataupun berlaku kemalangan, bila kita buat first aid ni dekat mangsa, kita akan bantu dalam 20 hingga 30%, kita akan bantu untuk mempercepatkan pemulihan diorang lah. Disebabkan tu, mangsa yang kita tolong dengan bantuan first aid tu, dia akan jadi lebih, orang kata keadaan mangsa tidak akan menjadi lebih teruk. First aid ni kita juga macam, orang kata apa, nak elakkan mangsa yang kena kemalangan tu, untuk elakkan dia rasa kadang-kadang bila kita, contoh kalau kita jadi kemalangan ke apa, kita yang terkena, kita mesti akan rasa menggelabah. Okey, dengan first aid ni kita boleh bantu mangsa untuk elakkan dia daripada menggelabah. Kadang-kadang menggelabah ni dia boleh jadikan keadaan seseorang tu lagi teruk bila kemalangan. Okey, cara untuk kita macam elakkan diri daripada menjadi menggelabah ataupun mangsa menjadi menggelabah, kita kena pujuk mangsa, kita kena cakap dengan dia baik-baik. Kita jangan, orang kata apa, jangan paksa dia untuk macam, kau jangan macam ni, awak jangan macam ni, macam tu. Okey, seterusnya kita akan masuk pula dekat kunci, orang kata apa, kunci kita sebagai orang yang melakukan first aid terhadap mangsa yang berlaku ataupun yang ditimpa kemalangan. Dia ada 3. Okey, dalam apa yang saya tahu, kita ada 3 kunci kepada, orang kata apa, kepada diri kita lah sebagai pelaku first aid kepada mangsa yang, orang kata apa, mangsa yang ditimpa kemalangan. Yang pertama, kita kena, orang kata apa, kita kena bertenang. Bila macam contoh kita nampak orang tu ditimpa satu kemalangan ataupun orang kata apa, dia pingsan ke, kita yang pertama kita kena tenang. Kita jangan, orang kata apa, bila mangsa dah kena, kita jangan menggelabah. Mangsa dah menggelabah, kita pula yang nak buat first aid, kita pula yang menggelabah sekali. Jadi macam nanti
kalau dua-dua menggelabah, kita nak buat first aid pun dia macam tidak akan jadilah. Dia tak akan jadi. Lepas tu bila kita tenang, kita macam orang kata apa, dapat tenangkan diri, mangsa pun kita senang nak bercakap dengan mangsa apa semua. Kita dah tak ada rasa macam apa yang kita nak buat. Bila dapat tahu yang mangsa jadi macam ni, kiranya kita dah boleh prepare. Orang kata apa, kita dah sedia. Bila kita tenang, kita dapat berfikir dengan luas apa yang kita nak buat, tindakan apa yang harus kita buat. Lepas tu bila tengok keadaan mangsa jadi macam tu. Yang kedua, kita kena tengok, orang kata apa, kita kena nilai keadaan mangsa. Kita tengok mangsa ni, kita tengok dia berlaku kemalangan. Contoh dia tengok, kita tengok dia berlaku kemalangan. Kita nilai keadaan dia, sama ada kemalangan yang dia kena tu sama ada teruk ataupun sekadar kemalangan ringan. Dan yang ketiga, bila kita nak buat first aid tu, kita automatik ataupun orang kata apa, kita akan terus gunakan kod DRS ABC. Nanti saya akan terangkan apa itu kod DRS ABC. Okey, apa dia DRS ABC code? DRS ABC code adalah D yang pertama merupakan danger, R yang kedua merupakan respon, S yang ketiga merupakan shout, A yang keempat merupakan airway, B yang kelima adalah merupakan breathing, dan yang terakhir sekali C adalah circulation. Sekarang saya akan terangkan satu-satu apa dia danger, apa dia respon, apa dia shout, apa dia airway, apa dia breathing dan apa dia circulation. Yang pertama saya akan terangkan adalah danger. Apa yang perlu kita buat bila suatu bahaya tu berlaku kepada mangsa? Yang pertama, kita kena macam orang kata, jauhkan diri kita juga untuk terlibat dalam bahaya yang terkena kepada mangsa. Maksud macam contoh, ibarat mangsa terkena renjatan elektrik. Cara kita, jangan terus je kita tolong dia dengan pegang badan dia, lepas tu kita alihkan dia. Benda tu automatik kita akan terkena juga renjatan tu. Kita kena macam cari alternatif lain, cari cara lain kita nak kena tolong dia macam mana. Contoh, kita boleh cari baju, benda yang elakkan daripada elektrik tu terkena juga daripada kita. Lepas tu yang kedua, jauhkan mangsa daripada bahaya. Maksudnya jauhkan mangsa daripada bahaya yang dia kena tu. Kita dah tahu yang dia tu dalam keadaan bahaya, kena kemalangan apa semua. Kita kena jauhkan diri dia daripada semua bahaya yang orang kata apa yang telah kena dekat dia. Dan seterusnya, kita kena pastikan mangsa selamat daripada kemalangan yang lain. Maksudnya mangsa selamat daripada bahaya yang lain tu. Contoh, kita nampak mangsa ni jatuh daripada motor kat tengah jalan. Kita kena cuba sedaya upaya kita untuk alihkan mangsa ke tepi jalan sebelum ada kemalangan yang lain dan lagi teruk akan berlaku pada mangsa. Bila macam, kalau macam keadaan okey, kita tak apa, kita jangan alihkan mangsa, sebab kadang-kadang kita pun akan takut yang bila waktu kita alihkan mangsa tu, keadaan akan jadi lagi teruk ke apa. Tapi bila keadaan terlalu mendesak untuk kita alihkan mangsa jadi lagi teruk, kita macam wajib, orang kata wajib untuk alihkan mangsa, untuk diletakkan di tempat yang lebih selamat lah. Macam tu. Kod yang kedua adalah respon. Apa dia respon ni? Respon ni kan dia maksud dia tindakan. Tindakan kat sini maksud macam kita cuba sedaya upaya kita untuk uji tindak balas mangsa yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Kadang-kadang ada mangsa yang tengah sedar, ada yang mangsa yang tak sedar, dan ada mangsa yang separuh sedar. Kita lihat bagaimana tindak balas dia untuk macam kita nak tahu betapa sakitnya dia, berapa sakitnya dia. Kita nak tahu macam mana tindak balas dia. Okey, contoh kalau macam mangsa tidak sedarkan diri ataupun separuh sedar, kita macam kena cakap secara kuat untuk bagi mangsa
respon ataupun bagi tindak balas yang positif terhadap panggilan kita secara kuat tu. Bila kita macam kita tengok mangsa tak sedarkan diri ataupun separuh sedar, kita dah cuba dah cakap kuat apa semua, tapi mangsa tetap bagi respon yang negatif, kita ada cara dia, iaitu kita ambil tangan kita, kita tepuk dekat bahu dia. Cara tepuk tu tidak terlampau kuat dan tidak terlampau perlahan, sekadar untuk macam bagi dia terasa dan memberi tindak balas yang positif terhadap kita, supaya kita tahu keadaan mangsa bahawa oh, mangsa ni sedar lagi. Bila macam kita sudah tepuk apa semua, kita nampak dia tak sedar, time tu orang kata apa, yang bantuan seterusnya tu biarlah orang kata doktor ataupun ambulan kita panggil, biarlah dia orang yang tolong selamatkan. Okey, kod yang ketiga adalah shout. Macam yang kita tahu, shout ni adalah menjerit. Okey, sekiranya kita nampak macam kita berseorangan, kita seorang-seorang berjalan, tiba-tiba nampak mangsa berlaku kemalangan, kita tak tahu macam nak buat apa terhadap mangsa apa semua, kita boleh juga nak guna dengan jeritan tu. Bukannya maksud kita jerit suka-suka, kita jerit dalam keadaan kecemasan, kita jerit untuk minta tolong orang lain ataupun minta bantuan orang lain untuk tolong bersama dengan kita bantu mangsa yang terlibat dalam kemalangan. Kita jerit sedaya upaya yang boleh, kita cari orang, kita minta tolong orang ramai, kita jerit. Dengan kita jerit, orang tahu yang kita ada dalam keadaan kecemasan. Bila orang dapat tahu, dia akan tolong kita untuk tolong mangsa yang terlibat dalam kemalangan. Bila orang ramai dah berkumpul apa semua, waktu tu kita boleh minta tolong dengan orang ramai tersebut untuk macam panggil ambulan, telefon ambulan untuk tolong mangsa yang dalam kemalangan tu. Sementara kita bukan tak telefon, kita tengok-tengokkan mangsa supaya macam untuk pastikan mangsa dalam keadaan yang tenang ataupun pastikan mangsa bernafas apa semua. Kita minta tolong orang ramai untuk telefon ambulan, bagi tahu semua apa yang terjadi kepada mangsa. Kod yang keempat adalah airway. Airway ni macam kita tahu adalah saluran pernafasan. Bila bangsa terlibat dalam satu kemalangan, benda yang paling kita kena periksa dan kita kena tengok baik-baik adalah saluran pernafasan dia. Bila saluran pernafasan dia tersumbat, dia jadi macam sukar untuk mangsa bernafas. Kita tengok mangsa tu kemalangan. Okey, kita cek saluran pernafasan dia. Hidung dan mulut adalah saluran pernafasan. Kita cek hidung dia. Kalau macam ada tai hidung ke apa semua, kita cuci ataupun kita bersihkan hidung dia agar macam orang kata biar dia bernafas dengan tenang. Kalau mulut pula, macam contoh mangsa tengah makan ke apa, tiba-tiba dia tercekik, lepas tu dia pingsan sebab tak dapat keluarkan makanan tu. Kita sendiri yang akan keluarkan makanan tersebut dari mulut ataupun apa-apa yang terletak dalam mulut dia semua yang menyebabkan dia sukar untuk bernafas, kita harus untuk alihkan makanan ataupun benda tersebut. Okey, kod yang kelima adalah breathing. Apa yang kita perlu buat bila nampak mangsa dalam kemalangan? Benda yang perlu kita buat adalah kita periksa pernafasan dia. Cara untuk periksa pernafasan dia apa semua, kita boleh tengok kepada dada dia sama ada bergerak ataupun tidak. Bila kita bernafas kan sudah tentu kita punya dada akan bergerak ke atas dan ke bawah. So itulah cara dia untuk kita tengok sama ada dia bernafas ataupun tidak. Yang kedua, kalau kita macam tak nampak dada dia bergerak sangat, kita boleh dengar dia punya nafas. Kita pun bernafas ada bunyi. Sebab itulah kalau macam kita tak nampak dada dia bergerak apa semua, kita boleh dengar dia punya nafas sama ada bunyi ataupun tidak. Kalau tak pun, kita cuba letakkan jari kita ataupun tangan kita dekat hidung mangsa dan juga mulut mangsa sama ada dia bernafas ataupun tidak. Seterusnya kita macam bila kita nampak okey,
petanda selain kita tengok nafas dia, kita boleh tengok juga petanda lain macam warna kulit badan dan juga suhu badan. Bila kita dah dapat tahu yang mangsa tak dapat bernafas ataupun dah tak bernafas lagi, kita kena panggil ambulan dengan secepat mungkin untuk merawat mangsa dalam keadaan yang segera. Dan kod yang terakhir sekali adalah circulation. Circulation ni dia lebih kurang macam yang kita tahu ataupun seperti mana yang saya tahu. Circulation ni diibarat macam CPR. CPR ni dia macam bantuan pernafasan yang kita lakukan untuk membantu mangsa bila kita nampak mangsa dah tak boleh bernafas, kita nampak mangsa dah tak bernafas. Kita pun boleh buat bantuan pernafasan. Sekiranya yang mana tahu cara dia, kita boleh terus direct buat untuk bantu mangsa bernafas semula macam biasa. Dia ada cara dia, tapi macam saya tidak tahu macam mana cara dia. Sekiranya macam kalau diri saya berada di tempat kejadian atau melihat mangsa dalam keadaan tidak bernafas apa semua, saya akan terus call ambulans ataupun panggil mana-mana orang yang terdekat untuk bantu saya. Sebab saya memang tidak tahu macam mana untuk lakukan CPR. Sebab kadang-kadang kita risau untuk potensi mangsa menjadi lagi teruk tu amat besar. Dan akhir sekali, sebelum saya menutup percakapan saya, apa yang kita kena tahu adalah first aid kit. Ramai yang anggap macam first aid kit dan first aid ni adalah benda yang sama. Pada yang tak tahu, first aid kit dan first aid adalah benda yang berlainan. First aid macam tadilah yang telah saya bagi tahu dan saya kongsikan. Dan first aid kit adalah barang-barang yang terdapat di dalam kotak peti kecemasan. Apa yang ada dalam peti kecemasan tu? Yang pertama ada minyak gamat, ada putik kapas, ada pembalut luka, ada pembalut tangan, ada Dettol. Benda-benda yang biasa orang gunakan untuk orang kata apa? Rawatan awal. Kiranya berlaku luka, kemalangan, lagi apa? Orang kata kalau macam melecur, itu semua barang yang terdapat dalam peti kotak kecemasan tu. Memang ramai yang anggap first aid kit dan first aid adalah benda sama. Tapi yang sebetulnya adalah first aid kit adalah barang-barang yang terdapat di dalam peti kecemasan tersebut. So, saya harap semua boleh faham perbezaan di antara first aid dan first aid kit. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, dan minta maaf kalau saya ada tersalah kata, tersilap bicara, dan saya harap sekiranya info yang saya sampaikan ni ada yang salah, minta tolong semua betulkan balik pada saya dan kita sama-sama ambil tahu apa yang belum kita tahu lagi. Itu saja. Bye.